Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni ada sedikit penerangan tentang kalau ada yang mengatakan kenapa balu arwah abam begitu bersungguh-sungguh untuk dapatkan rumah yang ditinggalkan oleh arwah abam kan. Sedangkan itu kita tengok kan, patutnya rumah abam jadi adik-beradik abam lah, family abam dah yang berhak ke atas rumah tu. Okey, sebelum tu kita kena tengok dulu macam mana pembahagian harta pusaka, bagaimanakah struktur faraid itu berlaku. Okey, jadi si mati meninggal dunia, okey, meninggalkan ibu, okey, meninggalkan seorang isteri, meninggalkan seorang anak lelaki dan meninggalkan juga adik-beradik. Okay, kita katakan sini contoh adik-beradik lelaki. Okey, jadi kita tengok dari segi pembahagian berapakah masing-masing. Okey, jadi kita tengok dari segi pembahagian berapakah masing-masing akan dapat. Berapakah bahagian ibu si mati? Ibu si mati akan dapat 1/6. Okey, ibu si mati akan dapat 1/6. Manakala si isteri akan dapat 1/8. Manakala anak lelaki dia akan dapat baki, ataupun di dalam ilmu faraid disebut sebagai asabah, yakni dia menghabisi baki keseluruhan harta. Okey, jadi disebabkan anak lelaki mendapat baki keseluruhan harta, maka adik-beradik si mati terhalang daripada menerima harta. Kerana di dalam ilmu faraid, anak lelaki merupakan waris yang paling kuat yang akan menghalang sekalian harta daripada pergi kepada adik-beradik, anak saudara, bapa saudara dan seterusnya. Okey, jadi kita katakanlah contoh rumah yang ditinggalkan oleh arwah bernilai 600,000, ya. Okey, 600,000. 100,000 bahagian ibu 1/6 kan, bahagi 6, maksudnya ibu akan dapat 100,000. Ibu arwah akan dapat 100,000. Manakala untuk isteri pula, okey, 600,000 bahagi 8 sama dengan 75,000. Okey, jadi isteri akan dapat RM75,000. Okey, manakala anak lelaki pula, dia tak akan dapat semua baki harta. 600,000 tolak bahagian ibu 100,000, tolak bahagian isteri 75,000. Okey, jadi baki 425,000 bahagian anak lelaki. 425,000. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, okey, bahagian kedua-dua ni, isteri dan anak lelaki arwah apabila digabungkan menjadi berapa? 500,000. Maksudnya bahagian mereka paling besar lah. Jadi sekiranya balu arwah berjaya membayar pampasan 100,000 kepada mak mertuanya, maka dia dan anak dia lah yang berhak untuk duduk di rumah tersebut. Kerana saham mereka berdua apabila dicampurkan adalah 500,000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dalam cerita ni sebenarnya yang tak sepatutnya adalah adik-beradik si mati, yang kerana dia tahan harta anak yatim, dia tahan rumah tu kan, tak diberikan kepada orang yang sepatutnya layak terima pusaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah sekadar itu pencerahan dan juga perkongsian daripada saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.